hari serta berita bebas ngagi kita semua bergulai ngaku si Matawil. Batang berita. Parlimen ngau majoriti lebih 2/3, ianya 49 ikut nyukung, lalu 5 ikut nada datai bela sepenemu nyukung rang undang-undang RUU ubah Constitution berkawal engkau Sempekat Malaysia 1963 MA 63. Menteri Berupis Menteri Besar Parlimen ngau undang-undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Mada RUU nya dekat mulai ke baru kuasa ngau hak negeri Sarawak ngau Sabah dengan pengawal ngaku MA 63 bak Constitution Perintah Besar. Jadi dengan kelulusan Dewan Negara pada hari ini, maka pindaan perlembagaan 2021 yang kita selalu sebut ni telah diluluskan oleh Parlimen Malaysia. Apa yang tinggal ialah kita persembahkan kepada Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dan seterusnya untuk melaksanakan undang-undang mengikut apa yang disebut dalam undang-undang pindaan ini nanti. Yang madah munyinya nengah aum pemberita bak Parlimen hari 4. Dulu harinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Mada Parlimen kena 14 Disember 2021 udah ngemendar ke RUU ubah Constitution pasal MA 63 dengan sukung majoriti. Selepas kita berjaya melalui jalanan undang-undang pindaan perlembagaan 2021 di Dewan Rakyat dengan sokongan padu 200 orang pada bacaan kali kedua dan 199 pada bacaan yang ketiga untuk meluluskan di peringkat Dewan Rakyat. Nya alai rang undang-undang Constitution ubah 2021 endang ubah mungkur bakal di ayan ketuk. Kenok ko Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ubah Constitution dengan rang undang-undang Constitution ubah 2021 tu dekat mari pemai ke ulih nerang ke status negeri Sabah dengan Sarawak dalam berita besar serius engau MA 63 serta ngaku MA 63 dalam Constitution Perintah Besar. Kelimpah harinya ubah tu ngaku hari Malaysia dipasuk dalam reti perintah besar ditangkan ubah fasal kurungan 6 ngau kurungan 7 perkara 161A dikena mulai ke baru hak ngau kuasa ngagai perintah besar dalam nentu ke reti ras asli kengunan reti ras asli udah tahu nadai agi nitiah ke Constitution Perintah Besar tang ditentu ke Perintah Sarawak dengan undang-undang kuasa penuh negeri. Pemutus Parlimen Malaysia menar kerang undang-undang Constitution ubah Sempekat Malaysia 1963 MA 63 cukup besar reti ngagai Sarawak ngau Sabah. Nya alai Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar beri terima kasih ngagai semua kaban Parlimen ngau senator laban udah nyukung RUU Constitution ubah MA 63. Saya berterima kasih kepada ahli-ahli Dewan Negara dan ahli-ahli Dewan Rakyat oleh kena sokongan padu kepada perancangan kerajaan secara konsensus di pihak Sarawak Sabah dan juga persekutuan untuk merealisasikan harapan dan impian rakyat Sarawak dan Sabah. Kenok ke Datuk Seri Dr. Wan Junaidi pemujurnya udah ngamat ke juluk Sarawak ngau Sabah nitia kesempekat dalam MA 63 nya empu. Untuk meletakkan perjanjian Malaysia 1963 ke dalam perlembagaan, itu pertama. Yang kedua, mengiktirafkan perjanjian Malaysia itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk Sarawak dan Sabah merealisasikan perjanjian-perjanjian yang terletak dalam perjanjian Malaysia dan juga yang terletak dalam Intergovernmental Committee punya report yang sebagai aneks kepada perjanjian Malaysia itu sendiri. Berita udah tahu. Harakah Islamiah Hikmah Sarawak udah boleh sebidang tanah 10 ekar
Kenok Ketua Hikmah Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussain, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zoharitu Dato' Abang Openg merik geran sepenyampau RM35 juta di Kenang Agak Kompleks Baru Hikmahnya. Hikmah telah diberi sebidang tanah seluas 10 ekar yang berdekatan dengan bangunan yang sedia ada sekarang. Dan Ketua Menteri Sarawak juga telah bersetuju untuk menguntungkan geran berjumlah sebanyak RM35 juta Malaysia untuk membina sebuah kompleks hikmah baru. Yang mana bunyinya maya menjadi kaum delegat 3 tahun sekali Hikmah ke-20 Bak Hotel Pullman Ari4. Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Madah, Kompleks Hikmah kebarunya dekat Ngundan Indo-UPIS, Balai Besar kemuat 1,500 temuan ngau sebuah kedai makai. Nyak lai yang beri terima kasih kepada Kepala Menteri laban nak kala putus merik bantu dengan Hikmah. Dengan adanya sarana baru ini, ianya akan menjadi tempat untuk kita menguruskan operasi dakwah kita secara lebih sistematik dan teratur. Terus menampung isi berita, Komiti Penyangga Penusah Peliliah JPBD Sri Aman dengan UPIS Peliliah Pantau bisiknya don surat pasal atur pengawal standard SOP ngintu perami Christmas kena 25 Disember tu. Programnya mengkur 13 buah rumah panjai berpantau hari 3 berserimbai ngau perami Christmas rakyat mayuh dilalau nitiah ke SOP ke Udah Dipada ngau ngintu peraminya nitiah ke cara baru. Ngalih ngagai report COVID-19 hari keempat. Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan penerang media madah ke bisik 35 kes positif COVID-19 baru ditemu bak 12 peliliah ngujung ke penyampau semua kes diatuk manggai 252,129. Antara peliliah menua ke rekod kes baru COVID-19 bakal ke Dirimpiah tu. Hari penyampaunya 33 kes bak kategori 1 ngau 2 nadai nunjuk ke sebarang kelai ngau endak udo. Udahnya 2 agi bisik berasal pedis dada ngau berguna ke ventilator bak kategori 5. Nak kata dulu edisi ngali hari boleh ngaku Sima Tawil ngau bala kru buletin berita ke sili agi tau daripada dengan semua laman media UKAS yang kaum bak portalukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Sebedau ngujung ke buletin kami hari UKAS dekat Merik Selamat nyambut hari Christmas 2021 nuju semua di Selampur Menua. Tentu ke kita belah nitiah ke SOP itu dah ditetap ke titiah ke atur 3W seliah ke 3C dikenak kita munas ke pengelekai COVID-19. Selamat hari-hari. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman.
Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.